Okay, bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada malam ini kita akan sama-sama tadabbur. Kita peneruskan siri tadabbur Quran kita, insya-Allah. Siri tadabbur Quran kita, insya-Allah, yang mana kita akan tadabbur pada malam ini surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat ini adalah surah yang cukup unik. Cukup unik sebab sebahagian surah dalam Al-Quran, surah itu dinamakan dengan nama binatang. Contoh macam Al-Baqarah, nama lembu. Al-Baqarah tu lembu. Al-Fil, gajah. Al-Adiyat ni binatang apa? Siapa yang boleh jawab tu memang hebat. So Al-Adiyat ni binatang apa? Yang tengah tengok dekat okey, yang tengah tengok dekat Facebook, dekat Instagram tu. Jadi Al-Adiyat ini Al-Adiyat ini kan, Al-Adiyat ini berkaitan binatang apa? Jadi kalau tengok Al-Adiyat ni, kalau tengok Al-Adiyat, kejap kat Facebook rupanya dia ada kena okey. Alright, kita share jap dekat Facebook jap Jadi Al-Adiyat ini dicerita kuda perang, betul. Al-Adiyat adalah bercerita tentang kuda perang. Dan kalau kita tengok antara semua binatang yang ada, hanya Al-Adiyat saja yang binatang itu diceritakan macam mana manusia gunakan binatang tersebut. Kalau kita tengok Al-Fil bukan cerita tentang macam mana manusia pakai. Macam mana orang muslimin pakai. Macam mana kalau Al-Baqarah, dia bukan cerita macam mana muslimin pakai. Tetapi dia bukan suruh kita tengok binatang tu, lepas tu kita fikir pasal binatang tu, tak. Al-Baqarah kita bukan suruh tengok binatang tu, fikir pasal binatang tu, kan. Kita suruh fikir macam mana tindakan manusia yang degil, Bani Israel yang degil terhadap binatang tu, terhadap ketetapan Allah SWT. Akhirnya Bani Israel dia minta macam-macam. Okey, itu satu. Lepas tu kedua, Al-Fil pun sama juga. Tapi Al-Adiyat kan, Al-Adiyat dia suruh kita berfikir tentang binatang ni jap. Dan kalau kita tengok sebenarnya manusia ni dia seronok fikir pasal binatang. Sebab itu National Geographic dah berkurun dah. Daripada saya kecil lagi ada National Geographic, sampai ke hari ni National Geographic masih laku lagi, masih orang tengok. Sebab apa? Sebab orang suka tengok binatang. Dan National Geographic ni dia bawa kita kepada kita tengok dan kita berfikir tentang binatang tersebut. Mana kita tengok tu kita fikir, binatang ni buat apa? Binatang ni kerja dia apa dan sebagainya. Kan? Jadi itu National Geographic. Itu National Geographic. Jazakumullah yang menjawab. Habis sebelum munculnya National Geographic, Allah SWT sendiri telah ceritakan kepada kita dalam surah Al-Adiyat, suruh kita fikir tentang binatang tu. Suruh kita fikir tentang kuda perang. Yang mana ayat 5 ayat pertama. 5 ayat pertama surah Al-Adiyat menceritakan betul-betul cerita tentang kuda perang tu. 5 ayat pertama cerita tentang kuda perang tu. Wal-'adiyati dhabha. Dan kuda perang yang sedang gelop. Gelop ni dia tengah naik dengan kencang. Kuda perang yang tengah naik dengan kencang. Wal-'adiyati dhabha fal-muriyati qadha. Yang mana bila dia bergerak, dia gelap dengan kencang itu, kaki dia tu terhentak-hentak dan keluar api, percikan api dari kaki dia. Bayangkan, dia tak boleh, habis setelah dia tak boleh macam sekali lalu, dia kena bayangkan macam mana keadaan kuda perang ketika itu. Yang mana kuda perang dia memang dia gelap tu, sampai kaki dia tu
terpecik-pecik api daripada kaki dia tu. Kan? Falmuriyati qadha, falmughirati subha. Yang mana kuda perang ini, dia waktu subuh. Falmughirati subha. Waktu subuh tu dia pergi bekerja, pergi berjihad. Turut sama berjihad. Kan? Yang mana kuda perang ni waktu subuh tu dia turut sama berjihad. Ahlan. Ustaz Syukri. Dan juga Tarbiyah Suntat Bookstore siapa? Anin. Okey. Dan dia turut pergi berjihad. Falmuriyati qadha, falmughirati subha. Dan dia pergi tu bukan waktu-waktu biasa. Bukan waktu biasa, tapi waktu subuh. Waktu kita nak tidur, binatang pun nak tidur. Dan kuda ni bukan binatang yang bangun subuh. Ada binatang yang dia jenis bangun malam, tidur, lepas tu pagi-pagi tu dah bangun. Ada binatang tak? Kuda ni jenis tenang-tenang. Maka dia bangun subuh untuk apa? Sebelum subuh. Falmughirati subha, wal'adiyati dhabha, falmuriyati subha, wal'adiyati dhabha, falmughirati subha, wal'adiyati dhabha, falmuriyati qadha. Allahu Akbar, dia dah tukar. Wal'adiyati dhabha, falmuriyati qadha, falmughirati subha. Maka dia keluar waktu subuh. Fa'asarna bihi naq'a. Dan semua tindakan tiga yang atas ni, tiga tindakan dia tu, kan? Tiga tindakan dia yang dia hentak kaki dengan kuat, yang kaki dia tu sampai berapi kat bawah, kan? Percikan-percikan tu yang keluar waktu subuh ni, yang mana waktu subuh adalah waktu paling tenang dan tak ada debu. Kalau kita driving kereta pergi kerja lepas subuh, macam saya pergi kerja, pergi balik semua biasa sebelum subuh, kan? Pukul 5.30 dah gerak, pukul 6 dah bergerak. Memang waktu tu jarang buka aircon lah. Biasa buka tingkap. Kenapa? Sebab memang segar dan memang tak ada debu. Memang kita sedap. Kita layan je jalan, kan? Jadi berjalan macam tu. Jadi waktu subuh ni patutnya tak ada debu. Tetapi dengan kuda-kuda ni akhirnya debu-debu, kan, berterbangan. Fa'asarna bihi naq'a. Daripada kaki tu terkesan pada naiknya debu-debu, kan? Dan akhirnya semua ni dibuat dalam keadaan apa? Jam'ah. Dia masuk menerobos ke dalam kelompok musuh yang ketika perang. Masuk menerobos tanpa takut. Kan? Dekat sini kalau tengok antara perbahasan dibincangkan adalah kuda ni takut ke tak takut masa menerobos tu? Jawapan dia adalah kuda memang takut pada awalnya. Tetapi setelah dilatih, dia tidak takut. Setelah dia dilatih, tidak takut. Dan semua lima perkara ini, kan, antara perbahasan yang menarik adalah daripada ayat 1 hingga 5. Adakah kuda ni, kan, memang secara natural je, lahir-lahir Allah cipta memang akan boleh macam tu, kan? Boleh buat 5 ni. Boleh pergi perang subuh, boleh gallop dengan cantik, kan? Jawapan dia adalah potensi yang ada pada kuda memang macam tu. Potensi yang ada kuda memang digunakan untuk peperangan. Potensi yang ada pada kuda memang boleh pergi sampai ke tahap macam tu. Itu potensi. Potensi yang ada pada kuda. Dan kuda perang adalah kuda yang terlatih. Dia bukannya kuda kita boleh ambil tepi jalan semua, kan? Main ambil suka hati kuda, lepas tu dia boleh terus pergi perang. Tak. Dia adalah kuda yang terlatih. Dan apabila kuda yang terlatih ini, kan? Apabila kuda yang terlatih ini, kan? Maka kuda yang terlatih ini yang dia menerobos segala, kan? Kuda yang terlatih ini, barulah kuda ini mampu melakukan apa yang disebut dari ayat pertama sampai ayat ke-5 surah Al-Adiyat, kan? Dan Allah nak bagi pengajaran kepada manusia. Ayat 1 hingga 5 Allah nak bagi pengajaran kepada manusia. Kalaulah kuda yang tak ada akal pun boleh dilatih untuk pergi berjihad, boleh dilatih untuk pergi berkorban, boleh dilatih untuk mengorbankan nyawa, mengambil risiko yang dahsyat, kan? Mengapa kita manusia yang ada akal, kita manusia yang ada ahsanul khaliqin, yang mana tubuh badan lagi perfect dari kuda, boleh buat macam-macam, tangan pun boleh genggam macam-macam, tetapi kita tidak melatih diri kita untuk berjuang fi sabilillah. Malah, kan, majoriti manusia meninggal hari ini bukan sebab COVID semata, tapi disebabkan penyakit yang sebabkan manusia tidak mensyukuri nikmat, kan? Disebabkan penyakit yang mana manusia ini dia tidak menjaga badan dia, sebab diabetes, sebab sakit jantung dan sebagainya, kan? Jadi dalam kata lain, kalau kita bincang tentang kuda ni, kan, satu cabaran kepada kita semua. Kuda pun akhirnya boleh dilatih, kan? Sampai ke tahap sehebat itu, kuda boleh dilatih, kan? Sampai ke tahap boleh menjadi sehebat itu, boleh menolak diri dia menjadi diri yang hebat, pergi berjihad fi sabilillah. Mengapa kita manusia,
Yang pada kita dikurniakan akal. Yang kita dikurniakan hati yang kuat. Dan potensi kita lebih dari kuda. Siapa sini dia kata diri dia kan lagi rendah potensi dia kuda? Tak ada siapa akan berani aku macam tu. Kan? Okey. Ya Ubaidah soal tu anak saya dia tengah main kan. Zainab tengah main tu. So boleh abaikan Okey. Tengok je Zainab Okey. Jadi kan potensi yang daripada kuda tu boleh macam tu. Kita ni potensi jauh meninggalkan daripada kuda. Satu. Kedua, kita sendiri kan diamanahkan untuk berjihad seperti mana diamanahkan kepada Nabi Adam. Kita diamanahkan untuk pergi berdakwah, kita diamanahkan untuk pelbagai lagi amanah-amanah yang Allah berikan kepada kita. Kan? Dan semua amanah-amanah ini jatuh kat pundak kita, kita kena buat. Kan? Dan kuda dia tak payah fikir nak buat benda macam tu. Sebab dia adalah kuda, kan? Kuda perang saja. Mana kuda kalau tak pergi berdakwah tidak dihukum ke akhirat. Kuda kalau tak pergi berdakwah tidak akan dihukum kan? Tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi manusia akan dihukum andai manusia tidak berdakwah, andai manusia tidak melaksanakan amanah yang Allah berikan. Kan? Jadi persoalan pokok dalam 5 ayat pertama Allah suruh kita lihat macam mana Allah cipta kuda ini begitu hebat. Yang mana bila kita tengok kita akan rasa kagum. Masya Allah, macam mana Allah ciptakan. Yang mana itu satu. Dan kedua, dia akan melahirkan pada diri kita kan, muhasabah yang kuat. Kalaulah kuda boleh segagah itu, sedahsyat itu, kenapa kita bila kita berdakwah kita menjadi sehebat itu? Kenapa bukan dari awal lah? Kenapa kita bukan manusia yang menolak diri kita menjadi sehebat itu? Itu soalan pertama. Kenapa kita tak tolak diri kita menjadi sehebat itu? Kan? Amat malang apabila kuda menjadi lebih mulia. Sebab ayat ini, 4 tafsir yang saya buka semua mengatakan bahawa Allah mengatakan bahawa kuda dimuliakan oleh Allah SWT. Kerana apa? Kerana berjihad fisabilillah, kerana mempunyai sifat-sifat qawam, sifat-sifat yang nampak hebat. Maka sifat-sifat ini sebenarnya manusia lebih aula, manusia lebih banyak, manusia lebih lagi ada sifat-sifat ini. Allah kata manusia menjadi khalifah, Allah kata manusia ini menjadi pemimpin kepada semua yang ada di alam semesta ini, kan? Yang mana bila kalau kita tengok manusia jadi potensi daripada manusia jauh meninggalkan kuda. Tetapi kita hari ini tengah-tengah COVID, PKP pun dah jam. Tengah-tengah macam ni pun dah nampak macam apa? Macam hilang arah tuju. Sebab apa? Sebab kita tidak live up to our potential. Boleh jadi kuda dia hidup dengan lebih banyak potensi dari kita pun sekarang. Kita je tak. Kita hidup dengan potensi yang kita rendahkan diri kita. Seolah-olah potensi kita hanya untuk tengok movie dan untuk tidur, untuk makan. Maka Allah kata, adakah macam tu? Kan, ulaika kal an'am, adakah kita macam binatang? Makan, tidur, buang air, makan, tidur, buang air, atau macam mana? Kan? Sedangkan kita ada banyak lagi perkara yang kita boleh buat, yang kita kena buat, yang kita ada potensi yang lagi besar. Itu 5 pertama. Kemudian Allah tergur dalam 6 ayat yang seterusnya. Allah kata apa? Allah kata tentang manusia. Kenapa manusia akhirnya tak jadi sehebat itu? Kenapa manusia tak jadi? Kenapa manusia kan boleh kalah dengan kuda? Ini satu persoalan yang agak takjub juga kan. Kenapa? Sebab innal insana li rabbih lakanud. Sambungan dia adalah kerana manusia itu kepada Tuhannya. Manusia itu, kita ni kepada Tuhan kan, sombong, kedekut kepada Tuhan. Innal insana li rabbih lakanud. Dia kedekut, kufur kepada Allah Subhanahu Taala. Kenapa kita jauh? Kenapa kita tidak berdakwah? Kenapa kita tidak berjihad? Kenapa kita tidak menuntut ilmu? Kenapa kita tidak beribadah, kuat beribadah? Kerana kita kedekut dengan Allah SWT. Kita kedekut masa kita kedekut harta kita kedekut macam-macam. Kan? Seolah-olah macam kita ni, kan? Allah dah bagi kita macam-macam, kita nak bagi balik Allah. Tak apalah. Kan? Kedekut. Kan? Insana li rabbihi lakanud wa innahu ala zalika lasyahid. Sedangkan dia tahu dia kedekut. Kan? Manusia ni bila dia kedekut, dia tahu dia kedekut. Kan? Siapa sini yang buat salah, dia tak tahu dia buat salah. Jarang sebenarnya. Kebanyakan kita bila kita buat salah kepada Allah SWT, kita akan tahu kita buat salah dengan Allah SWT. Dan bila kita tahu kita kedekut dengan Allah SWT, contoh, bila kita kena qiyamul lail, maka kita tidak qiyamul lail. Kita tahu kita kedekut dengan Allah SWT. Memang kita tahu. Kan? Bila kita nak baca Quran lebih, kita tak baca Al-Quran. Maka kita tahu kita tak baca Al-Quran. Kenapa? Sebab kita kedekut dengan Allah SWT. Kedekut masa kita dengan Allah SWT. Ini adalah perkara yang semua manusia tahu apabila dia kedekut dengan Allah SWT. Kan?
Baik. Waalaikumsalam Muntasir. Nak dua? Okey, dengan Muntasir lah. Okey. Muntasir dah request berapa hari dan kita cuba okey. Baik. Jadi dekat sini kenapa punca kita kita tidak mampu untuk melonjakkan kehebatan kita menjadi khalifah. Tidak mampu menolak diri kita sehingga menuntut ilmu setinggi-tinggi ilmu. Sehingga kita mampu membaca Al-Quran dengan bacaan yang terbaik. Sehingga kita mampu untuk qiyamul dengan qiyamul yang terbaik. Mana tadi? Siapa yang qiyamul? Kalau tak qiyamul lagi makna memang tak ready. Kita tak ready lagi nak Ramadan ni. Kan? Solat sunat, berapa banyak yang tinggal lagi? Mana kita tak ready lagi untuk Ramadan ni. Kan? Banyak lagi, jauh lagi persediaan kita dengan Ramadan. Dan kenapa kita tak ready? Ayat ni, wal adiyat ni dia cerita tentang sebab apa? Sebab kita ni kedekut dengan Allah SWT. Sebab itu kita tidak ready. Sebab itu kita jauh daripada Allah SWT. Nampak? Insan labrihi lakanu wa innahu ala zalika lasyahid. Dan kita tahu kita kedekut. Allah kata, wa innahu ala zalika lasyahid. Dan engkau tahu dan dia tahu, kan? Dan kita tahu ala zalika lasyahid. Kita tahu kita kedekut. Sedangkan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan kenapa? Sebab dia sukakan harta dengan sebenar-benar suka, sukakan dunia dengan sebenar-benar suka. Tapi Allah sebut kat sini al-khair, kebaikan. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dia menyukai kebaikan dengan sedalam-dalam kesukaan. Allah kata kebaikan harta ni. Kenapa? Sebab harta ni sebenarnya memang manusia suka. Tapi Allah sebut harta dan dunia ni Allah sebut sebagai apa? Al-khair, kebaikan. Macam baik pula dunia ni. Macam baik pula harta ni. Tapi apa sebenarnya maksud Allah SWT? Apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Allah SWT sebenarnya? Bila Allah sebut al-khair, kebaikan. Maka dekat sini kat sini sebenarnya apa yang Allah maksudkan? Al-khair ni adalah dunia ni sebenarnya dia akan jadi kebaikan sama ada dekat akhirat ataupun dekat dunia. Kita ada pilihan. Contoh, ramai je orang yang dia nak jadi kaya dan makin kaya. Kenapa? Sebab dia lebih banyak infak, lebih banyak sedekah. Maka dunia itu baik untuk dia. Nampak? Ramai je bila dia jadi orang yang bijak, maka dia gunakan kebijaksanaan dia untuk Islam. Ramai je bila dia gunakan dunia dia, apa yang dia sukakan dunia betul-betul, tetapi akhirnya dia tahu dunia ni akan pergi. Apa yang dia gunakan dunia untuk akhirat, maka itulah. Okey, kita live dengan Muntasir insya-Allah. Maka apa yang digunakan dunia ni ke akhirat, itulah yang akan kekal. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Okey. Terima kasih Muntasir, insya-Allah, masya-Allah. Okey. Saya live dengan Muntasir bin Aznan insya-Allah. Ni tu bilik ayah hantar ni. Muntasir. Sebab anda tengok background tu memang macam ayah hantar online hari tu. Kan? Okey, insya-Allah alhamdulillah dapat online. Dari hari keempat kita nak try online tak dapat kan. Baik. Asyik queue, kena tunggu queue kan. Malam ni tak ada orang queue kan. Okey. Jadi ada apa soalan terus tanya Muntasir dekat Instagram kan. Jadi wa innahu li khubbil khairi lasyadid. Kita ni sangat sukakan harta dan itulah sifat semua manusia. Dan sifat sukakan harta ni ada isu ke? Sebenarnya tak ada isu. Sifat sukakan harta ni bukan isu. Tapi kita sukakan harta tu untuk kekal, untuk kita bawa harta tu ke akhirat. Bukan untuk kita letak harta tu kat dunia. Itu je sebenarnya. Khubbil khairi lasyadid. Allah kata macam tu kenapa? Sebab ayat selepas tu terus kata apa? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur. Tidakkah engkau tahu bahawa dia keluar jap. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur. Bukankah engkau tahu nanti engkau akan dibangkitkan kat kubur? Kan? Bukankah engkau dah sungguhnya tidakkah dia mengetahui apabila apa yang ada dalam kubur akan dikeluarkan? Maka dekat kubur nanti kita akan dikeluarkan daripada kubur. Kan? Nampak? Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Sebab last sekali dekat kubur tu akan dikeluarkan, dia akan keluarkan apa dari dada kita adalah apa kehendak kita yang paling. Waalaikumsalam. Apa kehendak kita yang paling tinggi? Apa kita punya fadhal, sila tulis insya-Allah nanti akan terjawab nak habis dah ni pun. Kan? Dan kalaulah dalam hati kita tu apa yang kita paling suka tu adalah harta, dan apa yang dalam hati kita tu adalah harta dunia, dan apa yang itu yang kita bawa masuk kubur, maka itulah yang akan dikeluarkan daripada kubur, itulah akan dikeluarkan dari hati kita. Kan? Dan kalaulah itu kita sukakan harta itu, semua harta yang bawa kita ke syurga. Kan? Maka bila kita dapat je duit, kita akan terus ya Allah terus infak.
Terus infak sebahagian dia. Terus ni. Bila tengah COVID ni. Kan, COVID ni setiap kali beli kat Shopee kan ada nanti. Kalau tengah sale tu nanti ada satu tu, okey, derma COVID kan. Lalu tu je setiap kali kita bayar check out kan. Kita check out bayar semua tu, pastikan kita bagi sikit RM5 kat COVID punya tabung. Apa salahnya? Kan? Apa salahnya? Jadi ini semua kan bagi mereka yang hati itu jelas. Akhir sekali dia akan bawa ke mana? Semua akan masuk kubur juga. Fala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa khussila ma fis sudur. Dan apa yang dalam hati dia akan dikeluarkan, dia akan tunjukkan dekat dunia ni. Wasala ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Dan Allah akan ceritakan semua perkara, semua benda yang ada kan, yang berlaku. Allah akan ceritakan balik. Dan Allah ceritakan balik ni tafsiran yang paling cantik adalah seperti yang kita bincang semalam dalam surah Az-Zalzalah. Semua dalam bentuk zarah, sekecil-kecil benda. Sikit-sikit semua kecil dalam video yang lebih paling HD yang ada kan, paling HD yang ada, paling detail yang ada. Dalam video yang paling detail yang ada, paling HD yang ada kan. Dan itulah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala akan tunjukkan semua perkara kan. Dalam keadaan video yang paling HD, dalam keadaan yang kita tak boleh nak bayang. Sekarang ni duk bincang 5D, 6D, entah masa time tu 7D kan, 8D kan. Kita tak tahu macam mana Allah Subhanahu Taala kan. Allah Subhanahu Taala akan tunjuk kepada kita pada hari akhirat nanti. Kita tak tahu. Tetapi yang kita tahu apa? Kan, teknologi kita yang paling canggih hari ni pun tak akan dapat menandingi detail zarah yang macam Allah akan tunjuk di akhirat kelak. Kan? Kalau sekarang ni paling detail pun boleh jadi paling detail HD, Super HD, AMOLED dan sebagainya. Kan? Paling detail, tu yang paling detail lah tu. Kan? Dan Super AMOLED dan sebagainya. Satu, macam contoh, saya tengok dekat Facebook Live ni kan. Nampak semua habis parut jerawat semua nampak berlaku kan. Ni dah paling, dah ni kan. Jadi, dekat akhirat nanti, kan Allah kata, kan, dalam surah Zalzalah kita dah tadabbur semalam, dia lebih HD daripada HD yang ada sekarang. Sebab kita akan nampak sampai ke tahap zarah. Kita akan nampak setahap zarah. Dan boleh jadi dia akan 6-7 dimensi. Kenapa dimensi lagi banyak? Sekarang ni kita kata dimensi sampai augmented reality, kita nampak macam ada kat depan kita. Dapat bau dia kan. Tambah dimensi dapat bau dia. Tambah dimensi dapat haba dia, sejuk ke panas. Tambah dimensi lagi boleh jadi sampai kita dapat kan. Kita dapat rasa, kita dekat akhirat nanti kita akan dapat melihat tu dalam keadaan kita menjawai keadaan yang berlaku. Kan, terima kasih dekat Facebook kan. Syekh Leman kita dan Syekh Rahman kita jauh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kan, ada apa-apa soalan boleh terus tulis insya-Allah kan. Okey. Jadi sahabat samaian Allah Subhanahu taala, wal adiyati dhabha ni ditutup dengan dia bertanya balik kepada kita kan, memang dunia ni adalah kecintaan yang cukup manusia ni sayang, cukup manusia ni suka. Bila kita katalah diberi masa tengah COVID ni kan, diberi macam-macam bantuan, memanglah kita satu sudut kita rasa memang kita tengah sempit, kita perlukan. Satu sudut memang kita happy tak? Happy kan? Tak ada siapa yang tak happy, betul tak? Bila dapat semua bantuan ni tak ada siapa yang tak happy. Dan happy ni betul tak kena happy? Betul lah kena happy. Itulah tanda syukur. Orang bersyukur dia happy, betul tak? Cuma dekat sini dia two side of a single coin, benda yang sama. Belah sini kita boleh untuk dunia, belah sini untuk akhirat. Kita buat untuk dua-dua. Kan, dekat dunia pun Allah kata wala tansa nasibaka minad dunya. Kau jangan lupa dengan kan apa yang Allah dah bagi kat dunia, kan? Tetapi kan wabtaghi fi ma ataqallahu minad daril akhirah. Kita yang penting kita cuba dapatkan apa yang kita boleh dapat sehebat mungkin pada hari akhirat. Kan? Kita kalaulah saya pernah baca satu nukilan Syekh Abdul Qadir Al-Kailani, dia kata kan, kau kena hidup, kau kena jadi kaya kan. Mafhum dia bukan macam ni. Kau kena jadi kaya sampai tahap duit yang kau sedekahkan lebih banyak daripada duit yang kau pakai. Bayangkan. Bila saya fikir tu, dahsyat. Kita kadang tak pernah fikir macam tu, betul tak kan? Kita fikir macam duit yang kan. Tapi kita jadi kaya sampai tahap duit yang kita sedekahkan kan lebih banyak daripada duit kita pakai. Saya dulu terbangun bila fikir tu macam wow, ini memang level yang tak mustahil sebenarnya. Kan, tak mustahil. Kalau tengok balik macam mana hidup Syekh Abdul Qadir Al-Kailani dalam manakib dia tulis, dia hidup tu dalam keadaan cukup. Dia cukup. Malah dia hidup tu ada anak dia yang badan berisi gemuk, cukup makan, ada anak dia yang kurus, ada yang mana cukup makan.
Kan, tetapi dia tidaklah bermewah-mewah sehingga kan dia mampu untuk sedekah lebih daripada apa yang digunakan untuk dihidup hari-hari. Kan, sebenarnya saya pernah cuba cabar, kita cuba kira kan. Kalaulah saya tak ambil rumah yang besar sikit, saya ambil rumah yang lebih kecil. Saya ambil kereta yang lebih kecil. Kan? Saya makan dengan pada kadar macam saya hidup dulu. Dulu saya pernah hidup dengan 4 orang anak dengan gaji 1,400. Kan? 4 orang anak gaji 1,800 gaji 1,600, gaji 1,400, 1,400 hari tu dulu. Saya boleh hidup dengan 4 orang anak gaji 1,400. Sekarang ni gaji dah berlipat kali ganda daripada gaji masa 1,400 dulu, dengan tambah 2 orang anak, seorang anak aje, betul tak? Tambah seorang anak aje. Jadi 5 orang anak. Kenapa macam tak boleh nak mampu lagi untuk lebihkan sedekah tu daripada gaji? Sebab bila kita naik je gaji, lifestyle kita makin meningkat. Kita kalaulah kita letak stop kat situ kan, kemudian kita lebih tu kita meningkatkan sedekah untuk pergi ke akhirat, ideally kita boleh, tetapi practically itu perkara yang kita cukup mencabar. Dan sedekah tu kadang kita jangan fikir semua nak bagi kat Palestin. Sedekah tu ada banyak channel. Antara sedekah yang terbaik adalah sedekah kepada ahli keluarga. Bagi kat mak lebih kan, bila kita kumpul, bagi yang kat mak, bagi kat mak mentua, bagi dekat adik-beradik, bagi dekat saudara yang memerlukan, bagi dekat sekolah lama kita, bagi dekat sekolah anak, bagi dekat ni, kumpul semua lebih banyak daripada kita pakai sebulan. Ini satu cita-cita yang bagi saya cukup mencabar yang buat pada hari ini, bila kita hidup dalam kerangka yang berhutang. Maknanya kalau kita contoh dulu beli rumah kan, 5 tahun 6 tahun habis bayar kan, kumpul duit habis bayar beli rumah, settle. Kita sekali beli rumah 30 tahun baru habis bayar. So itu cabaran-cabaran yang real. Tetapi niat tu kena ada, usaha tu kena ada, cuba sikit demi sedikit, insya-Allah. Baik, ada soalan dekat sini. Soalan, Ustaz, kita kena amal makruf dan nahi mungkar. Soalannya, jika kita tahu sesuatu kemungkaran tetapi kemungkaran itu tersembunyi dan orang lain tak tahu tapi kita tahu, perlu ke cegah? Perlu. Kan? Perlu. Kan? Kena faham beza antara kita cegah dengan kita mencari kesalahan. Kita mencari kesalahan ini bererti kita tak tahu hujung pangkal apa, kita tengok orang kan. Ini kalau kita tengok tafsir berkaitan dengan wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Kalau tengok wala tajassasu itu adalah benda orang tu tak ada apa kaitan dengan kita, tak ada apa hal kita duk mengintip dia. Maka wala tajassasu itu dia pergi kepada kita mengintip kesalahan orang. Kan, kita mencari-cari dan mengintip. Tak ada hal apa. Tetapi benda yang kita dah tahu, kemungkaran yang kita dah tahu, kan, walaupun orang lain tak tahu, maka kita tegur. Ini kita dah cerita semalam, kan, nak tegur tu sampai tahap apa. Kalau kita tak mampu untuk tegur direct, maka kan, bina ukhuwah dulu dengan kawan-kawan yang kita nak tegur. Kalau kita tak mampu nak bina ukhuwah, kalau dah selesai bina ukhuwah, keimanan dia, kemudian barulah bina apa yang kita nak tegurkan. Jadi kalau bina ukhuwah ni, ini pun tak erti, saya rasa pelik. Sebab kita biasa je berkawan dan ramai kawan kita bertambah kawan. Kan, nak tambah kawan ni normal. Jadi normal saja untuk tambah kawan, untuk tambah ukhuwah, kan. Itu. Okey, dalam Quran sebut jangan mencari kesalahan. Itu saya dah cerita tadi. Kan, itu saya dah cerita tadi. Uish, dahsyat ni, saya seram sikit. Leman dia tengok dari dua Instagram dengan Facebook. Ni bahaya ni, kan. Okey. Jadi benar tu Ustaz. Terima kasih kan, saudara Sulaiman. Kan. Jadi nak cerita kat sini, sebab tu kita kadang-kadang tak faham. Maknanya contoh kita nampak orang macam-macam kan. Contoh kita hidup sekarang ni, ada seorang ni tak tutup aurat, seorang ni hantu apa, mata dia bukan main, usia perempuan, seorang ni perangai dia macam apa istilahnya, kita tengok pun kau ni wajah dan sebagainya lah, macam-macam orang kita kenal dan macam-macam masalah orang kita tahu, betul tak? Dan kita nak apa istilahnya, nak terus tegur semua tu kan, betul tak? Dan tu perlukan, dan kadang mungkin tak sesuai pun nak tegur. Tetapi kan, tugas kita, kalau kita tak tegur, kita bina hubungan yang baik terlebih dahulu. Contoh, saya sendiri, ramai kawan saya yang tempat kerja ke luar tempat kerja tak pakai tudung. Kan? Yang tak pakai tudung, yang tak ni. Jadi, kalau ikut cara nak sentap tu boleh je terus. Tak pakai tudung, tak takut Tuhan ke? Kan, boleh. Boleh je nak cakap macam tu, betul tak? Kan, tetapi ambil approach apa? Ambil approach bina hubungan dulu, ukhuwah dulu, kan? Sampai kita nampak, selesa untuk kita tegur. Ambil long shot. Kan, ambil long shot pun boleh. Kan, ambil long shot pun boleh. Sebab itu dalam fiqh amar ma'ruf nahi munkar, Ibnu Qayyim dia ada sebut. Ibnu Qayyim ada sebut dalam A'lamul Muwaqqi'in, dia kata, kalau kita tegur dan kita tahu dengan yakin, kalau kita tegur makin teruk, jangan tegur. Kan? Kita tegur makin teruk, jangan tegur, tetapi buat perkara yang akan mengangkat manik, mengangkat penghalang-penghalang yang buatkan benda tu lagi teruk. Contoh, sebab kita tak rapat dengan dia. So kalau kita tegur jadi lagi teruk. Kan? Tetapi boleh jadi kita tegur secara umum.
dekat Facebook. Sesedar nanti dia lalu, dia tertengok. Tu cerita lain lah. Tu boleh jadi. Tapi kita niatkan untuk dia contoh. Kan? Dan dalam semua ni kena faham. Step pertama tu ukhuwah. Dan ukhuwah tu bermula kat mana? Ni kena faham. Ada kata ukhuwah tu bermula dengan kita tegur. Tak. Ukhuwah tu kalau kita betul tak nak tegur dia, adalah bermula dengan kita mendoakan dia berubah di dalam solat kita. Kita doakan dia berubah di dalam solat kita. Kan? Kita contoh kita, saya sendiri, ramai kawan yang tak pakai tudung contoh. Kita pernah tak doakan untuk mereka pakai tudung di dalam solat kita? Di dalam sujud kita, ya Allah, bagilah si fulanah bagi si fulanah pakai tudung, ya Allah, berilah hidayah kepada dia. Ya Allah, bagilah hidayah kepada dia. Ya Allah. Pernah tak kita buat perkara tersebut? Ataupun kita memang nak straightforward, sentap. Boleh sentap umum. Kalau direct kan, biasanya orang susah nak terima, kecuali kalau betul rapat, kecuali one on one. Tapi jangan sampai malukan orang tersebut. Ini satu skill yang kadang orang lupa. Kan. Jadi kalau saya tengah ceramah umum, memang sebutlah kena pakai tudung, kena ni semua. Tapi kalau one on one kan, dia akan memalukan dia, dan dia mungkin lagi tak pakai tudung. Sebab apa? Dia kata macam ni lah ustaz. Kan? Macam ni lah ustaz, memalukan orang kan. Jadi pelan-pelan. Saya pernah ada sekali satu situasi yang agak ni lah, agak menjengkelkan. Ada one of my consultant dekat kita punya tempat kerja, dia minta tolong. Dia kata, you tolong tegur ni ada staff ni yang tak solat kan. Kan ustaz kan, tolong tegur tak solat. Saya duk fikir macam mana nak tegur tak solat ni kan, dah tak rapat, saya baru masuk kerja kan. Jadi apa saya buat, saya ajak je lah pergi solat. Itu je lah, tak ada tegur kau tak solat nanti masuk neraka, tak ada macam tu kan. Tapi setiap kali nak solat, pergi solat angkat tangan, bro jom macam tu je. Sebab saya nampak pada masa tu, pada kadar itu, paling simple saya boleh buat adalah bro jom. Nanti dia angguk-angguk pergi. Tapi kan ada seorang ni yang alhamdulillah, gelak kau nak jawab kan. Okey. Ada seorang ni kan, alhamdulillah, kan dia dah berubah juga kan. Yang ni memang pengalaman lah dekat office. Dia ni memang kalau saya sebut ni, yang staff kat office, dia mungkin kenal kan. Dia memang kadang-kadang solat, kadang tak solat. Jadi apa saya buat, dan dia ni dengan saya boleh cakap direct, boleh sentap. Saya kata, kita kata Abang Man lah, kita panggil konon lah, nama samaran Abang Man. Abang Man macam ni masuk kubur, nanti kena seksa kau. Saya boleh cakap macam tu kat dia. Kan? Level boleh cakap macam tu. Kau jangan lah ustaz kan. Dia layan tu. Jadi, dan saya memang tak tinggal setiap hari tazkirah kat dia. Kan? Tazkirah. Dan dia adalah staff yang, bukan nak burukkan dia, kalau siapa yang tahu senyap dia masalah. Dan dia kadang tak solat, kadang tak solat. Jadi apa saya buat, kan, setiap kali waktu zuhur ke apa kan, saya akan message dia. Setiap kali dia masuk kan, saya akan tegur dia, dah solat lah kan, dah solat subuh lah. Kau janganlah. Memang ada kadang-kadang tak solat subuh pun datang office kan. Dan memang saya sentap habis, nasib lah. Sebab saya tahu saya boleh sentap, dan dia boleh terima saya sentap dia. Saya kata kat dia kan, astaghfirullahalazim kan. Sebab saya boleh kata kat dia, Abang Man, kalau Abang Man macam ni kan, turun nanti sekali kan, tengah jalan jatuh tangga mati masuk neraka kau. Dia turun. Jangan. Kalau Abang macam tu kan. Tapi yang memang teruslah solat, taubat senang, istighfar je. Istighfar tak nak buat lagi. Dan kan, okey. Kan, pelan-pelan macam tu, pelan-pelan, lama-lama, dan alhamdulillah lepas berapa tahun kenal dia, 2 tahun lebih kan kenal dia, dekat 3 tahun kenal dia, sekarang dah konsisten solat lah kan. Tetapi itu saya kata sebab dah rapat dengan dia, dan dia jenis orang yang boleh terima kalau kita sentap. Sebab tu kata inilah skill dakwah, inilah skill yang kita kena cuba bina. Umat Islam, kalau kita tengok, sebagai penutup lah, ada soalan lagi ke? Tak ada lah. Okey, tak ada dah. Salah satu ciri umat Islam yang ditakuti oleh orang Yahudi dan Kristian adalah kuntum khair ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Adalah dia khairu ummah, dia menjadi umat terbaik sebab dia ta'muruna bil ma'ruf. Dia berjihad macam yang kuda tu berjihad, tapi hari ni berjihad dengan amar ma'ruf nahi munkar. Perjuangan tu, dia adalah umat yang berjuang amar ma'ruf nahi munkar. Ada kebaikan dia akan sebarkan, ada keburukan dia akan tegur. Dan ini satu ciri-ciri umat yang berbeza dengan nilai value barat. Sebab nilai value barat, dia akan pergi kepada, kalau orang tu buat salah, sebenarnya orang tu ada dia punya hak dia untuk buat salah. Kan? Hak asasi manusia kemuncak dia paling tinggi dalam falsafah humanism adalah, kalau dia buat salah, dia ada hak untuk buat salah. Itu hak dia lah buat salah. Selagi dia tak kacau kau jangan kacau dia. Kan? Islam tak. Islam ada hak, kalau dia buat salah depan-depan, kan? Kalau dia buat salah belakang, kita jangan cari dia pasal. Dia buat salah belakang senyap dalam rumah dia, tu kau jangan ketuk. Kecuali
kalau dia buat tu dekat kawasan yang apa? Yang diketahui umum dia buat tu secara depan-depan. Kan? Depan-depan diketahui secara umum memang dia buat. Dah masyhur dia buat benda tu. Kan? Itu cerita lain. Tapi dalam Islam memang dia adalah keadaan umat yang saling menegur. Saling menegur. Kan kita anak jiran kita boleh tegur, anak kita jiran kita boleh tegur, kita tak ada masalah. Anak kita berlari dekat masjid, saya buat pengumuman sebagai imam kat masjid, kat surau, Assalamualaikum, anak saya kat belakang, kalau dia buat hal sila cubit. Anak saya terus okey. Kan? Sila tegur, sila cubit. Semua jemaah dekat semua surau yang saya mengajar, kalau dia ikut semua tahu benda tu. Kan? Semua tahu benda tu dan tak ada masalah. Sebab bagi saya, anak saya juga dia orang kena tarbiyah dan sana yang kena wujud dalam ekosistem dalam umat Islam. Dan Bani Israel akhirnya jatuh. Bani Israel akhirnya rosak. Kenapa? Kanu la yatanahun. Allah kata. Sebab mereka tidak melakukan perjuangan. Mereka tidak menegur. Tidak melakukan nahi mungkar. Nampak? Bila ada masalah, bila ada dosa, dia bertebaran dan berluasa dosa itu. Jadi insyaAllah hari ini, sebagai penutup sebab saya ada mau'id lain. Jadi hari ini, apa yang kita dapat dari Al-Adiyat, kuda pun ada mampu untuk berjuang, mampu untuk galop, mampu untuk berjuang dengan hebat, dengan gaya dia. Dan manusia yang tiada perjuangan, sebenarnya Allah memuliakan kuda lebih dari dia. Kuda tu lagi mulia dari dia. Kan? Kuda tu lagi mulia dari dia. Siapa sini yang sanggup menjadi tengok kuda, nampak kuda lagi mulia dari dia, saya rasa dia dah tak normal lah, kan? Betul tak? Sebab kita akan menampakkan bahawa manusia tu lagi mulia dari kuda. Dan Allah kata kenapa lagi mulia? Kerana kita ada perjuangan jihad. Itu dalam ayat 1 hingga ayat 5. Itu yang ditafsirkan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam tafsir Al-Mawdu'i. Dan ayat seterusnya, hujung tu dia kata punca kenapa kita tidak bergerak pergi jauh. Sebab kita tidak faham bahawa dunia ini bukan kita ambil untuk kita buat apa? Ambil untuk kita berseronok di dunia. Tak. Kita ambil dunia ni untuk berseronok di akhirat. Ini kena faham. Berseronok ke akhirat. Seronok ke akhirat lagi best. Sebab kita akan seronok selama-lamanya. Apa yang kita ada, macam Abdul Qadir Al-Kailani kata, kita bolehnya sampai duit yang kita infakkan, kita sedekahkan lebih banyak daripada duit yang kita pakai. Maka perjuangan kita berjuang lebih banyak daripada apa yang kita fikir untuk diri kita. InsyaAllah. Ada soalan lagi? Tak ada dah? Okey, jadi itu sahaja untuk malam ini. Jazakumullah khairan. Sila. Muntasir. Sound tarik. Okey. Ada soalan dari Muntasir untuk yang di Facebook, soalan dari Muntasir di Instagram. Ada dua soalan. Soalan pertama, kenapa generasi sekarang ni dia bersifat dengan sifat kalau mungkar ni kita jangan tegur lah. Macam susah je nak tegur, betul tak? Kau jangan benda ni, tu ikut dia lah nak buat apa, betul tak? Ada satu. Dan kedua, kalau kita sekarang ni dekat medsos, kat Twitter dan sebagainya, kita tengok banyak kemungkaran berlaku kan. So kita nak tegur direct ke macam mana? Betul tak? Itu soalan dia. Okey, jadi soalan pertama tadi, macam saya sebut tadi, hak asasi manusia ni kadang-kadang dia dah terlajak. Apa maksud dia terlajak? Dia terlajak sampai tahap kita rasa bila menegur itu satu kesalahan. Sedangkan tak tegur tu satu kesalahan. Nampak? Jadi sebelum kita menafsirkan satu perkara berdasarkan suasana, kita kena memahami suasana berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Allah kata apa? Rasulullah kata apa? Menegur itulah yang sepatutnya dia buat. Kalau tak tegur itu yang salah. Kan? Nampak? Itu satu tanggungjawab kita. Kedua, kita kena faham. Bila kita tahu keadaan macam tu, maka kita kena upgrade kita punya level of cara tegur. Yang ni part yang saya risau. Mana kita kadang-kadang nak settle kerja cepat. Aku tegur je lah, aku bantai je lah. Ni je lah. Padahal benda tu kalau kita lebih berseni, hasil dia akan lebih baik. Hasil dia akan lebih cantik. Jadi, cabaran dia adalah sejauh mana kita mampu berseni dalam perkara tersebut. Sejauh mana kita mampu upgrade ilmu kita sampai tahap kita mampu untuk mampu untuk tegur dengan hasil yang cantik.
Saya tengok antara tulisan-tulisan teguran yang cantik, saya memang cukup suka lah. Tulisan Prof. Rafidah Hanim, tulisan saya Isra'. Cara dia tegur tu cukup halus, cukup seni, cukup ilmiah. Yang menyebabkan orang tak rasa offended. Tapi rasa ada point. Oh, ini satu skill yang bagi saya susah. Saya pun nak pusing macam tu agak mencabar. Ustaz Fauzi Yasmuni contohnya, ni yang sebab saya tak banyak tengok kan. Antara yang saya bila saya baca tu saya kata, oi, dia tegur tu, mana orang baca tu dia tak rasa offended, tapi dia tahu dia kena tegur. Nampak? Kan? Dia seolah-olah masa menegur tu dan keadaan bawa berbincang. Saya nampak ini satu seni yang standard lain yang kita kena cuba bina ke arah situ. Itu satu. Kedua adalah soalan tentang direct. Itulah dia. Itu jawapan yang kedua. Soalan pertama tadi. Jadi dua-dua soalan dia sebenarnya bawa kepada suasana yang hari ini ialah, kalau suasana dulu, zaman dulu, orang buat maksiat ni dia buat depan-depan dekat khalayak ramai. Hari ni nak buat maksiat ni, nak buat huru-hara, nak buat malapetaka ni, buat dalam bilik je. Kan? Ada phone jadi. Ada phone jadi dah. Macam saya kata sebelum ni lah, contoh lampu yang saya beli ni kan. Saya beli lampu ni, kan. Lampu ring yang saya beli ni, saya terkejut kenapa? Kalau tengok kat Shopee tu, kan. Tengok kat Shopee, lampu ring ni dia sebut TikTok punya lamp. So saya boleh tengok je lampu ni TikTok punya lamp, saya kata, oi, ni saya kena beli. Bukan sebab nak TikTok. Sebab orang TikTok, orang nak TikTok buat maksiat pun sanggup korban untuk lampu macam ni. Allah, kita yang nak ceramah ni pun, kan, tak sanggup untuk korban untuk bagi lighting cantik sikit, bagi pendengar selesa sikit bila dengar, beli mic yang okey sikit, kan. Ustaz Rizwan kan, Ustaz Rizwan Ahmad Mazaki, gambaran pasal kuda. Ustaz Rizwan, kalau kita nak, kalau boleh ni dekat Facebook, kalau Ustaz Rizwan ada Instagram, esok kita ulang balik Wal Adiyat, Ustaz Rizwan syarah pasal kuda macam. Nanti kita PM tepi okey. Itulah falsafah kuda ni Ana tak enjoy sangat. Sebab tu Ana cerita tadi pun Ana pergi pada angle yang Muhammad Al-Ghazali cerita tentang angle jihad kan. Tetapi kalau falsafah kuda ni, orang bawa kuda ni, dia akan lagi tahu lagi kan. Baik, itu satu. Saya dah lagi sikit lagi ni, saya dah kena minta diri dah ni. Okey, jadi itu tentang kuda tu, kuda pula, tentang tegur tu. Jadi tentang kuda, tentang ni, kena ingat juga ada satu cara. Salah satu cara saya bila tegur orang kat Facebook lah, kat Facebook dulu kan, pernah sekali masa politik hangat, kau-kau punya orang bantai berjasa lah apa semua kan, ada orang dia mungkin setiap hari 10-20 post dia jawab, betul tak kan. Saya PM 5 ke 10 orang satu hari. Sekarang 3 orang, minimum 3 orang saya DM, PM. Bila saya PM ni kan, mungkin cara macam tu lebih lembut. Ada orang dia boleh bantai depan, sila bantai depan. Boleh tulis dengan cantik, tulis dengan cantik. Saya tak reti sangat kan. Tapi saya reti apa? Saya reti bila PM, mereka kenal saya ni jenis tak gaduh dengan orang sangat. Suka berdebat, tapi dah bertaubat daripada sikap suka berdebat. Jadi lebih rahmatan lil alamin lah, gitulah kan. Jadi saya PM, sembang, saya kata kan, tahu tak kenapa macam ni, tahu tak kenapa macam ni, tahu tak kenapa macam ni. Maka panjanglah cerita. Jadi bagi saya banyak pendekatan sebenarnya. Banyak pendekatan yang kita boleh amalkan, boleh cari. Tetapi yang penting, persoalan pokok dia adalah, kalau kita tidak berdakwah dan tiada perjuangan, maka sebenarnya bila kita tengok kuda, Allah tegur kita, kuda tu lagi mulia dari kita. Kan? Macam mana kuda yang tidak berbaju itu boleh lagi mulia dari kita? Kerana kuda tu pun berlatih kan, untuk berjihad. Kuda tu pun melatih mujahidin untuk berjihad, untuk berjuang. Dan pada hari ini, kalau falsafah kuda, salah satu orang yang naik kuda, Ustaz Rizwan Mazaki, memanah atas kuda lagi, mengajar keberanian dengan naik kuda dan sebagainya. Itu semua benda yang kalau kita nak, kita boleh PM tepi lah. Kita akan cuba set another Instagram live kan, InsyaAllah. Jadi wallahualam bisawab, sebab saya tarik diri. So Wal Adiyat, lepas ni kita akan tengok kuda dalam dimensi yang berbeza. Satu, dan kita tengok semua binatang pun dalam dimensi yang berbeza. Dan kita tengok surah Al-Adiyat ni adalah bagaimana hati kita ni sebenarnya sangat terikat dengan dunia. Tinggal kepada kita untuk membersihkan dia dan menhalirkan dia kepada akhirat, insya-Allah. Aku qala astaghfirullahaladzim. Terima kasih kepada semua yang online. Terima kasih. Okey, minta maaf Ridha Rais baru join, nanti boleh tengok yang save insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. Okey, yang dekat Instagram dah ni, yang dekat Facebook, terima kasih. Setuju dengan Abang Ikhwan, memang tiada cara yang perfect untuk tegur. Kita pun tak tahu macam mana lagi efektif, ada cara ada yang penting tegur. Setuju. Cuma sebab itu Waalaikumsalam Cik Dah. Okey. Jadi nak cerita kat sini sebagai penutup. Dah cerita jadi, cuma saya nak ucap terima kasih sebab hari ni saya perasan meriah sikit kan. Dan ramai yang
dekat Facebook meriah sikit berbanding Instagram. Biasanya Instagram lagi ramai dari Facebook kan. Ni Facebook lagi ramai. Terima kasih. InsyaAllah setiap malam pukul 9 sampai 9.30 atau lajak sikit pukul 9.45 sampai pukul 10. Terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Moga Allah merahmati kalian. Moga bermanfaat insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wassalam insyaAllah.